Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita nak sambung kitab kita ni, kemunculan golongan kuburiyah di Yaman dan usaha para ulama untuk mengatasinya. Dikarang oleh Profesor Dr. Basri bin Ibrahim Al-Azhari. Kita nak baca ini interaksi ya, cara buat pelaksanaan para sahabat dengan kubur-kubur para nabi dah. Jadi tindakan sahabat tahu kubur nabi dia buat macam mana dah. Para sahabat telah menunjukkan interaksinya, tindakan perbuatan yang baik terhadap kubur para nabi. Interaksi tindakan dengan kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan interaksi tindakan perbuatan terhadap jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah baginda wafat, selaras dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sahabat ni bukan ikut surat-surat dia, dia ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengkebumikan jasad baginda sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengkebumikan jasad orang-orang Islam yang lain juga. Tak ada beza sangatlah. Mereka tidak membezakannya dengan jenazah orang Islam yang lain. Tak adalah buat perkara yang hebat. Kalau ada pun mereka meletakkan kain berwarna merah di dalam liang leher Nabi lah, Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam tu kalau ada beza sikit. Mereka tidak bimbang ia akan memberi kesan kepada akidah masyarakat. Kerana kubur baginda tidaklah zahir kepada mereka, tidak nampak besar, tidak nampak lah. Dan masyarakat tidak akan terfitnah dengan kubur Nabi lah. Di segi bentuk kubur pula, ia menyamai kubur-kubur orang Islam yang lain juga. Berdasarkan riwayat Bukhari, kubur Rasulullah SAW ditinggikan tanah ni sedikit sahaja lah. Dalam hadis riwayat Al-Qasim bin Muhammad menjelaskan, Dakhalat ala Aisyah faqultu ya ummah, اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاتئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. Maksudnya aku menemui Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Al-Qasim bin Muhammad ini jumpa Aisyah dan berkata kepada beliau, wahai ibuku, bolehkah ibu tunjukkan kepadaku kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua orang sahabatnya? Lalu beliau pun menunjukkan padaku 3 buah kubur yang tidak ditinggikan tanah kecuali sedikit sahaja, yang di atasnya terdapat tanah merah. Hadis sahih, hadis riwayat Hakim 1336, riwayat Abu Daud 2803. Jadi kubur Nabi dan 2 orang sahabat dia tu, Abu Bakar dan Umar lah, kubur tu tinggi sikit tanah ni, sikit saja ada tanah merah pula. Dalam hadis riwayat Ghunaim bin Bustam Al-Madani katanya, ra'aitu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qadima Umar bin Abdul Aziz, fara'aitu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam murtafi'an nahwan min 4 asabi' alaihi hasba ila al-humrati ma hiya. Wa ra'aitu qabra Abi Bakr radhiyallahu anhu wa ra'a qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam asfala minhu. Wa ra'aitu qabra Umar radhiyallahu anhu wa ra'a qabri Abi Bakr radhiyallahu anhu asfala minhu. Maksudnya aku pernah melihat kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Umar bin Abdul Aziz datang melawat Madinah. Jadi dia pun siapa dia ni? Ghunaim bin Bustam Al-Madani lah. Dia pun pergi tengok kubur Nabi lah masa Umar bin Aziz tabi'in lah. Aku melihat kubur Nabi, tanahnya ditinggikan sedikit di sekitar 4 jari saja. Dan di atasnya ada tingginya 4 jari lah. 4 jari kita dah. 4 jari ni tinggi dia sikit lah. Dan di atasnya ada tanah berwarna merah. Atas kubur Nabi nampak warna merah tanah kan. Aku melihat kubur Abu Bakar di belakang kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, rendah sikit lah. Ya dah. Jadi dia tidak sama rata, dia rendah sikit kubur Abu Bakar. Dan aku melihat kubur Abu Bakar di belakang kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih rendah daripadanya. Aku juga melihat kubur Umar di belakang kubur Abu Bakar lebih rendah daripada itu. Jadi kubur Nabi tepi menghadap kiblat. Abu Bakar ni belakang Nabi lah. Menghadap kiblat juga tapi rendah sikit. Ke kiri dah sikit dah. Tepat Umar pun ke kiri lagi, iaitu rendah ngadap belakang kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Ajuri 1999 juzuk ke-5 muka 2000 nombor 2391. Dalam hadis di atas menjelaskan bagaimana bentuk kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kubur 2 orang sahabat baginda rahmatullahi alaihi radhiyallahu anhum. Ia sedikit pun tidak mengandungi unsur pengagungan dan penyucian oleh orang Islam. Nah, sebaliknya berbentuk kubur biasa sahaja seperti kubur orang lain. Seperti mana kubur orang Islam yang lain juga tidak ditinggikan melebihi 4 hasta saja. Tanah dia tinggi, bukan batu-batu, bukan
blender ke apa dak tanah. Tidak dikafurkan maksud tidak dicak lah. Tidak melibatkan keranda. Tak ada keranda ke apa, lampu, kain maupun apa sahaja yang menjadi amalan orang-orang yang suka melakukan bid'ah. Tak comel kubur lah. Ini semua menjelaskan pada kita petunjuk Nabi SAW dan para sahabat tentang kubur yang sebenarnya. Sebarang aktiviti yang menyalahinya adalah menyamai apa yang dilakukan oleh golongan Nasara. Golongan Kristian lah. Besar kubur ke apa, dan Yahudi. Besar kubur juga dan comel kubur. Yang berhak mendapatkan laknat daripada Allah SWT. Di besar kubur ni, buat binaan ni boleh laknat, bukan main-main lah. Para sahabat memahami tidak harus meletakkan sesuatu pada kubur Nabi SAW yang boleh menimbulkan pengagungan di hati orang ramai. Jadi bahaya. Sadaza'ah. Kalau asal dia harus pun, kalau ataupun maulid sekalipun, kalau jadi fitnah, baik tak sebab dah. Tambah-tambah berlaku banyak khurafat dah. Begitu juga dengan kubur orang Islam yang lain pun. Jadi para sahabat faham. Jika kubur baginda SAW dipamerkan pada orang ramai, sudah tentulah ia menimbulkan fitnah kepada mereka dan mendorong mereka melakukan perkara yang tidak harus dilakukan sama sekali. Oleh kerana itulah, tidak hairanlah kalau Rasulullah SAW berdoa pada masa hayatnya agar tidak menjadikannya kuburnya sebagai berhala. Jadi Nabi minta dengan Allah SWT, Nabi SAW, Rasulullah SAW minta daripada Allah supaya tidak jadi kuburnya, tidak jadi berhala yang disembah. Dan tempat menyambut perayaan tak jadi perayaan jadi macam kubur Nabi Hud tu tak jadi pada kubur Nabi dah. Allah SWT perkenankan doa baginda SAW. Kubur baginda SAW dibuat sebanyak 3 lapis dinding untuk mengelakkan gejala syirik terhadapnya. Jadi ada 3 lapis dinding ni. Takut orang gosok-gosok ni jadi 3 lapis dinding ya. Tapi orang hak karut ni, lapis saya ketiga pun yang agak berkat lagi lah. Padahal tak beri jamu setuh ni. Ia juga menjelaskan bagaimana sukarnya untuk masuk ke dalam kawasan kubur Rasulullah SAW. Kerana Al-Qasim bin Muhammad terpaksa meminta izin daripada Aisyah radhiyallahu anha untuk melihat baginda dan 2 orang para sahabat baginda. Dalam hadis riwayat Ali bin Al-Husain Zainal Abidin, cucu Nabi ni, pernah melihat seorang lelaki berusaha untuk pergi ke satu ruang lompang pada dinding kubur Nabi SAW. Jadi ada celah mana tu orang nak masuk dah. Lelaki itu cuba masuk ke dalam kawasan kubur Nabi menerusi ruang tersebut lah. Tetapi ditegah oleh Ali. Ali marah. Cicik Nabi marah. Beliau berkata, sukakah aku beritahu kepada anda sebuah hadis daripada bapakku. Bapakku itulah cucu Nabi dah. Daripada datukku. Taknya dia lah. Daripada Rasul, datukku Ali. Datukku tu bukan dia, daripada Ali lah. Daripada Rasulullah SAW. Baginda SAW bersabda, la tattakhudhu qabri 'idan wa la taj'alu buyutakum qubura. Wa haitsu ma kuntum fasallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni. Maksudnya janganlah jadikan kuburku perayaan. Kubur Nabi, kubur siapa pun. Kubur Nabi pun Nabi ayat jangan jadi perayaan. Perayaan ni ada ritual khusus lah. Kalau setakat bisa klik lalu tak apalah. Tapi kubur tunggu ramai-ramai juga ada pucara selawat derah-derah ke, ada qasidah ke apa tu jadi perayaan lah. Dan rumah-rumah anda sebagai kubur. Jangan rumah boleh jadi kubur dah. Berselawatlah ke atasku. Kubur ni untuk senyap. Bukan untuk ramai-ramai mari. Kalau kita mari maulid ni waktu senyap-senyap sunyi. Tengah malam ke. Supaya kita rasa pada di kubur dah. Bawa ingat mati lah. Kalau buat perayaan macam tawaf Kaabah ni. Tawaf kubur Nabi Hud tu. Tu jadi perayaan bukan ingat mati gitu lah. Berselawatlah ke atasku kerana sungguhnya selawat dan salam anda itu akan sampai kepadaku di mana sahaja anda berada. Jadi tak nak ziarah kubur atau kira salah ke Nabi ke. Kita Malaysia ni nak kira salah ke Nabi tak payah. Kerana duduk mana-mana pun selawat kita sapa dah. Jadi ada alam ghaib, alam malaikat ke apa je sapa ke Nabi ni. Jadi tak perlulah kita kira salah ke Nabi. Kita selawat banyak-banyak sapa dah. Automatik sapa dah. Hadis Hasan Ibn Abi Syaibah 7,904. Hadis riwayat ni kuat Hasan lah boleh pakai dah. Pada zaman pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, orang-orang Islam membina dinding bilik Aisyah radhiyallahu anha. Jadi masa pemerintahan Walid ni dia buat dinding lah bilik Aisyah dah. Aisyah tak ada dah, meninggal masa tu dah. Ketika itu satu kaki keluar daripada kubur. Mereka semua terkejut kerana menyangka kaki tersebut merupakan kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun pada masa itu yang mengesahkan kaki siapakah itu kecuali Urwah. Dia mengesahkan kaki tersebut adalah kaki Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Ibn Hajar Asqalani ni tanpa tahun juga maksud waktu timur ni, bukan kaki Nabi, kaki Umar. Dia sekaligus menunjukkan kubur Rasulullah SAW ketika itu begitu dijaga sehingga tidak dapat dibezakan antara kubur baginda dengan kubur dua orang sahabat baginda SAW. Tukar dah. Allah a'lam lah. Benar setara mana dah. Gambar harta kubur rendah kubur ada. Ada keranda tu semua tipu lah dah. Yang kebina, riwayat interaksi dah, tindakan, perbuatan, cara bertindak para sahabat dengan kubur Nabi Daniel. Kubur Nabi Daniel lah. Ketika berlaku zaman pembuka Islam, tentera Islam di bawah pimpinan Panglima Abu Musa Asy'ari. Jadi Panglima Islam itu Abu Musa Asy'ari sampai ke Tustar. Tempat tu nama Tustar. Mereka menemui satu jasad, satu tubuh lah yang diagungkan oleh penduduk tempatnya. Orang kapal situ kakak agung lah, hebat ni. Dan yang digunakan untuk memohon hujan. Minta hujan. Dan bertawasul dengannya kepada Tuhan mereka. Tawasul dia guna berkat dengan jah, dengan zat, dengan tubuh Nabi Daniel tu lah. Masyarakat di situ memberitahu yang jasad tersebut adalah jasad Nabi Daniel. Salah seorang Nabi masyarakat Bani Israel yang dibawa ke tempat tersebut pada zaman Maharaja Bukhtanasar. Jadi Maharaja Bukhtanasar ni yang menawar lah. Menawar Bani Israel ke apa dijajah lah. Jadi bagilah Nabi ke tempat tu lah. Abu Musa Asy'ari bimbang kalau jasad tersebut menimbulkan fitnah kepada masyarakat dan melahirkan sanjungan melampau-lampau terhadapnya. Jadi mereka fikir berkat. Bukan macam kencapa dia. Habis simbol capa berkat lah. Berkat lah, bubak lah. Habis kargo. Lepas tu istilah mujarabat. Ni mujarabat sungguh dah. Orang kafir pun mujarabat jadi dah. Tapi bukan matlamat kita. Mujarabat dengan tubuh para Nabi sehingga menggadaikan akidah, merosakkan agama. Mereka bertindak menyembunyikan jasad tersebut daripada orang ramai dan mengebumikannya dalam sebuah kubur yang tidak diketahui oleh siapa pun. Ada banyak riwayat dah. Ada riwayat kata sekat sungai je dah. Sekat berapa putih sungai, tanya sungai, dalam sungai tu, lepas tu dalam semula sungai, jadi dalam sungai, patak sungai dalam ni, tahu hak mana so. Jadi macam dia buat banyak tempat supaya orang keliru kawasan mana dah. Jadi tu tindakan sahabat. Dia bukanlah nak suruh orang tu tahu kubur Nabi. Kubur Nabi kalau boleh separuh sahabat nak susu. Bahkan sahabat-sahabat peninggalan Rasulullah ni dan mereka pisah masuk dalam kubur mereka. Mereka tidak boleh. Tidak suruh anak cucu mereka ambil berkat dia. Mereka ambil tu buat dia masuk dalam kubur, rambut Nabi, bulu Nabi ke apa supaya mereka ni boleh moga-moga lah dengan berkat rambut Nabi ke apa dari kubur. Bukannya waktu bila ni ada kata rambut Nabi duduk mana-mana tu karut dah. Sebab sahabat ni tidak ajar untuk diwarisi ni, tidak mewariskan peninggalan Nabi ni yang dalam berbentuk rambut ni untuk diambil berkat oleh generasi seterusnya. Memang sahabat-sahabat tahu kalau boleh nak kan jasad-jasad mereka tidak diwariskan pada anak cucu dah. Itu cara sahabat. Seterusnya, panduan ziarah kubur dalam Islam lah. Perkara yang sepatutnya diutamakan dalam menziarahi kubur dalam Islam ialah mengikut sunnah Rasulullah SAW. Iaitu pertama, tidak pijak kubur. Jangan ikut atas kubur kat, pijak. Yang kedua, tidak menunaikan salat di sisi kubur. Mungkin semaya lah tunggu kubur ada apa dah. Tempat semaya di kubur tak boleh. Yang tiga, tidak menunaikan salat dengan menghadap ke arah kubur. Tak boleh juga menghadap arah kubur. Yang keempat, tidak duduk di atas kubur. Bukan biar kubur tak. Ada ulama-ulama jumpa dalam kitab yang kata ta'rif ke duduk tu ialah berok kecing. Tak usah ambil dah takrifan tu dah. Takrifan biasa tu ada. Kenapa kita nak ambil takrifan yang jauh? Supaya sehingga kita tidak menghormati ahli kubur dah. Yang kelimanya Itu dia tutup semua minta kopi ada ke tak? Apa? Nak suruh sesi. Sukatan hok sesi ngajar dah dah. Nak cek dulu. Contohlah hok ni. Habis titik kata satu, saya bagi dua dah. Sebab dia nak semesta satu saja, petanya tahu. Jadi berapa bak? 5 bak dah. Kira saya anggap 3 bak lah. Saya tulis 3 sini dah. Bilangnya semua tajuk 3, lepas tu kau mengajar dah 20. Anggap gitulah. Bagi 2 lah. Bagi 2 yang tengah tahu dah. Kalau tulis 5 ni untuk setahun. Dia nak untuk tengah tahun je dah. Okey. Semua subjek gitu dah, saya dah. Semua tingkatan dah. Tinggal bentar dah. Hari ni buat lalu kalau boleh dah. Nak lalu. Okey. Okey. Tutup pintu dah. Pecah. Seterusnya nak.
Tidak menunaikan solat dengan menghadap ke arah kubur. Yang keempat, tidak duduk di atas kubur. Bila kubur berlindung kubur pun tak boleh duduk. Yang kelimanya, tidak seru orang mati. Nah, yang keenamnya, tidak memohon pertolongan daripada si mati. Sebaliknya, memohon pertolongan daripada Allah SWT saja. Minta dengan Allah, bukan minta dengan orang mati. Tak wali mana bukan dah. Kerana ahli kubur tidak mempunyai kuasa sama sekali untuk memanfaatkan maupun memudaratkan seorang. Tak ada. Tidak ada kuasa dah. Dia mandat ketahanan pun tak boleh dah. Semuanya kuasa Allah, semuanya kena minta daripada Allah kerana Allah lebih mendengar. Dah tak ada kuasa. Allah dengar dulu sebelum tak wali. Tak ada payah minta tak wali dah. Al-Qaradawi 2006 315 hingga 316 muka surat buku dah. Imam Muslim menyatakan dalam sahihnya menerusi Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li'an la an yajlisa ahadukum 'ala jamratin fatuhriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khairul lahu min an yajlisa 'ala qabr." Maksudnya, seandainya seseorang dari kalangan anda duduk di atas bara api lalu membakar pakaiannya. Duduk di atas bara api, bakar habis baju pakaiannya. Dan seterusnya merebok ke bahagian kulit badannya. Habis bakar kulit badannya. Adalah lebih baik kepadanya dari duduk di atas suatu kubur. Hadis riwayat Muslim 1913. Duduk di atas kubur tu lebih besar dosa, lebih berat daripada bakar habis seluruh tubuh dah. Okay. Antara amalan sunnah ketika ziarah kubur ni ialah memberi salam kepada ahli kubur. Pergi kubur mana-mana beri salam, Assalamualaikum ya ahli kubur kan. Dan mengucapkan sebagaimana terdapatlah hadis yang diriwayatkan daripada Buraidah daripada bapaknya. Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Jadi kita beri salam, Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal muslimin, daripada kalangan orang mukmin dan orang muslim lah. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Salam sejahtera ke atas anda wahai sekalian, wahai penghuni kubur. Ya ahli diyar, wahai penghuni kubur dari kalangan orang beriman dan Islam. Kami insya-Allah akan mengikuti anda sekalian nanti. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Insya-Allah kami akan ikut kamu lah. Kita akan masuk kubur belakang. Kita beritahu pada orang kubur tu, kita ada urusin lah, kita pun masuk kubur pada yang juga dah. Ibn Abi Syaibah 9737. Antara amalan sunnah juga ialah tidak meninggikan kubur dengan sebarang bangunan. Buat tinggi sikit, buat batu kau, buat batu gap mama kau, buat besar sikit kau. Tak boleh. Buat belindai pun tak boleh. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya daripada Al-Bil Hayyash, katanya Ali berkata kepadaku, "Alla ab'atsuka 'ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla tad'a surata illa tamastaha, wala qabran musyrifan illa sawaitahu." Maksudnya, sukakah aku mengutuskan anda berdasarkan kepada apa yang diutuskan oleh Rasulullah SAW kepadaku, iaitulah tidak ditinggalkan sebarang gambar berjasa, patung maksudnya, melainkan hendaklah anda binasakan. Surata illa tamastahu. Banda surah tu bukan gambar biasa, gambar berjasa, anda binasakan. Jangan ditinggalkan sebarang kubur yang ada binaan di atasnya, wala qabran musyrifan illa sawaitahu, melainkan anda sama ratakannya dengan tanah, rata atas tanah dah. Perata tanah dia tidak tinggi dah. Bukan binaan kubur tinggi pun tak usah, so perata dah. Cuma di huraikan dalam hadis lain tinggi sikit dah, sedekah kau kena. Pak jari ni sedekah lebih kurang dah. Dah. Hadis Muslim 1909. Amalan tidak menepati sunnah sewajarnya dijauhi kerana ia boleh mengundang kemudaratan. Jadi fitnah, jadi bahaya kepada umat Islam yang lainnya. Antaranya boleh menyebabkan kepada pengagungan dan pembesaran terhadap kubur. Membesarkan kubur, mengagungkan kubur. Antara kemudaratan bahaya yang timbul kerana mengagungkan dan membesarkan kubur ialah menimbulkan fitnah, cubaan, bahaya kepada akidah kehidupan umat Islam. Untuk cara kubur bukan cara teknologi ke apalah. Yang ke-B, menjadikannya sebagai tempat dan tapak pesta perayaan yang ditujui oleh ribuan orang. Jadi perayaan lah. Nabi lari, Nabi minta doa supaya untuk kubur Nabi tak jadi perayaan. Begitu juga kubur lain lah. Ribu orang lagi, juta orang dah. Malah puluhan ribu pengunjung dan mengadakan berbagai-bagai bentuk perayaan. Menyembelih binatang, mendirikan kemah-kemah, menaikkan panji-panji dan lainnya macam kubur Nabi Hud. Dan banyaklah di India, banyak juga kubur-kubur dah tak wali lah. Jadi berjuta lagi nah. Inilah yang dapat dilihat bersempena dengan kelahiran Sayyidina Al-Husain, Sayyidah Zainab dan Sayyid Badawi, Ibrahim Dusuqi dan lain di Mesir lah. Lain pun ada Zainab Husain ke di Syiah pun banyak dah.
Yang ketiga, menggalakkan orang ramai bermusafir semata-mata untuk melawat kubur dia. Ada setengah orang tak ada kerja lain dia. Dia tak tahun dia akan ziarah kubur seluruh dunia ni. Metai-metai jadi pergi tinggi ziarah kubur dia. Atau matlamat dia kubur dia. Yang keempat, menyerupai perbuatan penyembah berhala seperti beriktikaf. Beriktikaf menunggu kubur dan meletakkan tirai pada kubur dia. Serupa Hindu, serupa gapo dah. Penyembah kubur mengutamakan kubur itu daripada berada di Masjidil Haram. Nah, duduk masjid pun tak sungguh mana dah. Tapi di kubur tu, ya seberkat, tenang lah, limpah rohani macam-macam lah, anggap dia lah. Mereka melihat berkhidmat kepada kubur lebih utama daripada berkhidmat kepada masjid. Yang kelima dah. Bernazar dan menjaga kubur dah. Nazar nak jaga kubur dah. Yang keenam, menimbulkan keyakinan dan kepercayaan yang pernah berlaku kepada golongan musyrikin Mekah. Dan lain yang kubur dan penghuni kubur boleh menghapuskan bencana, membantu mengalahkan musuh, menurunkan hujan, melepaskan berbagai-bagai bentuk kesukaran, melaksanakan hajat, membantu orang-orang yang dizalimi, melindungi orang yang ketakutan dan lain-lainnya. Nak pergi musafir, pergi kubur dulu. Ahmad Badawi lagi apa, nak kubur tak wali. Nak menikah ke, nak kahwin ke, nikah kahwin pun, pergi doa dulu di kubur tu. Nak biasa dah, setengah-setengah jadi ustaz je tempat tu. Nak ngaji mana-mana tempat lah. Pergi dulu kubur tak wali lah. Lepas tu berdoa dulu. Ini perkara dah. Yang ketujuh, dah. Yang ketujuh, terdedah kepada laknat Allah dan Rasulnya. Ya ada dalam hadis yang Nabi melaknat dah. Yang orang ni lah, mengagungkan kubur lah, membesar kubur. Yang ketujuh, ke-8, melahirkan syirik yang besar lah. Yang ke-9, menyakiti ahli kubur. Ia dibenci oleh para nabi, walau wali dan ulama besar. Sebenarnya orang kalau kita ziarah, ramai orang mai ziarah dengan tak senonoh. Kita akan cakap, gitu juga dah. Di kubur para nabi dah. Nabi tengok cakap, kalau tahu dia lah. Pada hari kiamat kelak, mereka semua membebaskan diri, berlepas diri lah, barak daripada apa yang dilakukan oleh pemuja-pemuja kubur itu lah. Yang ke-J, mematikan sunnah dan menghidupkan bid'ah. Yang ke-K, mengutamakan kubur melebihi dari mengutamakan bumi yang paling dikasihi Allah. Mekah Madinah pun tak cara setara tu dah. Tak sayang setara tu dah. Yang ke-L, seterusnya dah. Berapa kita dah. Mengabaikan amalan sunnah ketika menziarahi kubur itu untuk mengingati akhirat, matlamat utama. Nak ingat akhirat gana, nak doja-doja main gendai dah. Qasidah ke apa tak ingat akhirat gitu dah. Sepatutnya gitu tengah malam gelap, lapu tutup gelap senyap dah. Berpuasa pada di kubur dah. Dan memohon keampunan dan kemaafan untuk si mati. Doa kepada si mati bukan doa kita di kubur dah. Sebaliknya memohon pertolongan dan berdoa dengan menggunakan nama si mati. Memohon agar mereka melepaskan hajat dan menentang musuh. Mencium tanah kubur, mengeluarkan suara yang bising-bising dah. Qasidah ke apa dah. Berpura-pura menangis. Ada. Ramai-ramai menangis ni kena sorang-sorang. Baru je. Ramai-ramai ni bukan nangis sungguh ni. Menguncup dan melambai-lambai kubur dan lainnya adalah bid'ah lah. Tradisi setelah terdahulu apabila menziarahi makam Nabi SAW dan ingin berdoa, mereka akan menghadap kiblat dulu, di mana belakang mereka menghadap ke arah makam Nabi SAW. Al-Qardawi 2016 yang kita kata. Jadi doa ni, walaupun kita nak bisalah, kita kena membelakang kiblat, muka menghadap ke kubur dah. Kita bisalah Assalamualaikum dah kepada Nabi ke. Assalamualaikum ya Rasulullah ke dah. Assalamualaikum ya Abu Bakar ke gapo dah. Tapi kalau kita nak doa, kita patah balik dah. Jadi tidak ada kaitan dengan doa tu, mesti ngadap. Jadi membelakangi tunggil punggung lah ke kubur Nabi lah. Kalau kita tengok keadaan kita dah. Bukanlah kurang adab, memang keadaan doa mesti menghadap kiblat. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.